tengok balik nanti lepas. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah exactly tanah yang sama, tapi I think dia punya apa yang I susun ni, design ni dah jadi lain sikit lah after class tu kan. So ni pun I guna yang Langkawi punya tu hari tu. Okay. I just ikut je. Basically I ikut lah apa yang you buat tu kan. Sebab I think benda tu memang sebab biasanya kalau anybody yang start to bukan buat FDE lah, because this template ni is actually for consultancy kan. So for consultancy, when you encounter different people, dia akan ada different style of reporting or approach lah kan. But based on apa yang Jeff selalu buat untuk dia punya consultation, maksudnya the very basic thing yang dia akan approach dulu is yang 3 benda tu, which is water, access and structure kan. Cuma dalam report ni I expand a little bit more, add more elements kan, ada apa waste treatment, food production apa semua. So it's just to make everything complete lah, but it will be a good platform for the students to actually ada guide lah, ni what are the considerations kan. So hopefully it helps lah all the students. Sama juga yang lain pun pakai yang ni juga, lebih kurang start lah. Sebab bila I buat guna apa ni sampel ni kan, memang nampak macam exactly apa yang I nak tengok. Yes. Kalau tak macam lah kat mana kita kan kalau tidak tak tahu nak start kat mana kan. Dia macam luas kan. The thing yang kita belajar tu macam-macam kan. Tapi exactly sebenarnya apa benda elemen yang kita nak letak je lah kan. Dan benda ni pun tanah ni pun just like satu relung je 0.7 ekar je kan. So it's like small lah sebenarnya. Okay, so boleh explain balik yang apa yang your land tadi tu, macam mana dia punya sector and also dia punya not zone, just dia punya sector je, dia utara, selatan, matahari. So based on yang ni sebenarnya I nak kena check balik lah, tapi I rasa yang ni lah kot based on my notes dulu kan. Tapi ini dah zoom into your land. Pergi gambar yang kita zoom out tadi tu, gambar ni, gambar satellite view ni tadi. Yang bawah sikit tu. Okay. Kat sini what do you see in this sector? Dia punya border dengan hutan simpan ke ataupun tanah orang ke? Cuba explain around the area. Okay. Ini ialah jalan masuk yang atas. Sebenarnya benda ni dah lari dah. So ini ialah jalan masuk yang bawah. Kemudian ada satu lagi jalan masuk yang atas, tapi dia sampai sini sahaja. Lepas tu kalau kita boleh tengok, tanah air ialah tanah nombor 2 kan dari jalan kan. So ada satu, inilah ni yang warna biru ni. So ini ialah first plot, tapi tanah air ialah second plot. Lepas tu diorang ada buka jalan atas ni sebab nak naik ke atas. So tanah ni ke atas ni ialah tanah orang lain juga. Adalah beberapa lot kan. Kalau kita tengok tanah dekat sini dia macam tinggi kan. Ni ni atas ni jalan ni. So sebenarnya ini tanah ni daripada bawah sampai atas. But belongs to somebody lah. So tanah air yang sebelah tanah air ada satu lagi lot kosong, lepas tu ada tanah atas ni lah beberapa lot. And then at the moment tanah ni semua dah clear dah. The whole area ni. Sebab owner baru beli. Dia clear dia macam tarah tanah sekali ke ataupun dia just clear je? Dia clear dan dia buat kontor lah sekali. Dia clear dan dia tarah tanah. Bahagian yang border dengan your land ada tak macam curam? Bahagian tepi ni memang dah clear lah. Clear tapi dia sebenarnya curam. Exact border tu ada tak macam slope yang biasanya bila orang potong tanah buat teres, dia akan jadi macam ada gaut, macam mana macam lurah tau, macam daripada bukit tanah kita, tanah dia tiba-tiba macam drop 90 degrees macam tu. Tak ada. So macam still sama je lah. Dia cuma macam buat kontor, dia sambung kontor yang pernah ada lah. So macam tanah air kan memang
satu lot kan. Lepas tu tanah atas satu lot. So diorang sebab tanah yang dekat atas ni yang betul-betul jalan yang selekoh ni, dia memang clearkan sebab dia usahakan yang di atas. Yang bawah ni dia clearkan sekali arung lah macam tu kan. Tapi yang tanah yang sebelum ni orang ni agaknya macam pressure ke tengok tanah sebelah tu dah clear, so dia pun clearkan. Tapi sekarang tapi dah naik balik lah. And then orang yang beli ni, orang yang beli tanah yang sebelah kita orang ni ialah owner tanah ni, yang ada rumah Kapin. I see. So dia ni ialah orang yang memang buat durian, tanam durian. So dia memang tanam durian kat sini, tapi kat sini yang tanah sebelah kita orang ni tak sure apa dia nak buat sebenarnya. Dia kata dia belum decide lagi. So the whole area sini kira macam, I wouldn't say botak lah, tapi botak lah sebenarnya. Sebab baru clear kan. Lepas tu the other issue ialah, the other challenge ialah diorang ni sebab diorang buat durian kan, so diorang gunakan racun yang dengan macam biasa lah. So kita ada challenge sikit kat situ lah kalau kita nak kekalkan kita punya tanah tu kan. Tapi so far tanah atas dia tak ada buat apa-apa, so tak terganggu sangat lah. Cuma dia banyak kali lah kata macam nanti kalau semak dia nak naik, dia nak racun. So kalau racun atas sama je lah kan, turun bawah pun. So that is our issue lah kan dekat sini. And then kalau you tengok belah-belah sini ialah tempat kita ambil air. So ini ialah tinggi ni kaunter kan. So dekat sini ada macam mata air ke, saliran air kan. Saliran air, so kita sebenarnya dia macam naik atas dan kita kena turun bawah sikit. So saliran air tu dia ke bawah tapi kita kena tarik ke atas dan bawa naik ke kita. So macam dia ada turun bawah naik. So, tapi dia punya water source yang itu memang lagi tinggi lah daripada your land lah. Yes. And kuat kan? Boleh tahan lah. Kita orang dah tukar pipe tu kepada saiz yang lebih besar. So nampak dia punya pressure tu okey lah kan. Dan mula-mula pakai 1 inci? Mula-mula pakai tak tahulah dia punya diameter apa, tapi yang kecil lah, yang dah sedia ada sebab tuan tanah lama ni memang okey. So bila kita pergi sana, macam bila hujan je pasir masuk kan, so kita pergi on pergi sana, so kita orang dah tukar besar sikit. Tuan tanah yang sebelah sini dia ada buat, dia ambil sos yang sama juga, so dia ada buat satu tangki kat atas ni. I think that is a good idea lah, dia buat tangki kat sini, so bila pressure ke apa ke dia tak ada isu lah kan, sebab dia memang dah ada apa air tu. Biasanya memang macam tu lah kalau kita ambil daripada open source macam dekat dalam hutan ataupun dekat mata air tu, memang biasanya kita akan masukkan dalam satu tangki dulu. Dari tangki tu baru keluar ke pipe kita lah. Kita pun ada buat tangki juga, tapi kita buat tangki memang kat kebun kita lah, tak adalah buat tangki kat atas ni. Kalau dekat Shalin ikut tak dulu naik atas? Pernah tak ikut naik atas? Saya tak pergi. Kat atas ni memang kita ada tangki. Mula-mula kita pakai blue barrel. Lepas tu sekarang ni kita orang tukar pakai IBC tank. So memang kat situ air tu akan sampai certain level baru air tu keluar untuk turun ke bawah. Itulah. So bila kita nampak macam tu, tapi tak decide lagi lah. Cuma macam it's a good idea lah. Sebab kalau macam kan your problem tadi cakap macam hujan, pasir apa semua kan. Bila ada tangki dekat water source, pasir tu akan ada chance untuk dia mendak dulu, dia takkan ikut masuk dalam pipe. So kita nak make sure ada retention time and then air yang dah kira kurang abuk-abuk lah masuk dalam pipe, so that it will take longer time for you to clog the pipe, and then maintenance time tu tak adalah kerap sangat. Jadi bila mungkin 6 bulan sekali kalau very good kan. So far tu je lah cerita dia dekat sini. And then at the moment kita memang naik ikut atas dan kita akan pasang kat tepi jalan sini, kita masuklah ke dalam. Tapi nanti sebab bila dekat design ni saya dah tukar dia punya house tu dah ke bawah. Alright. So I'm thinking of like guna jalan bawah ni. Jalan bawah ni tak berapa elok sangat, tapi boleh lah sebab kita dah ada 4x4 kan. So kita betul lah, maksudnya kereta just parking kat bawah cukup lah kan. Kita naik atas. Kita naik atas je lah. Okay. So
yang lain-lain tu, yang lain-lain terus pergi sini je lah kot, yang lain-lain tu sama je lah macam ni kan. Yeah. So okay. So cerita tadi tu wind kat sini, tapi sebab ada pokok-pokok kat sini, ada satu plot tanah lagi dan orang tanam durian kampung kan. So dia memang angin tu tak kuat sangat lah. Kita akan dengar angin tu kuat tapi kita tak rasa lah kuat sangat. Cuma sekarang ni sebab tanah yang belah-belah sini semua dah clear. So yang tu kita tak pernah lagi experience hujan. I tak pernah lah, my husband pernah tapi sebab I tak pernah, so I tak boleh nak cerita lah kan. Tapi I tak pernah experience lagi angin hujan yang datang tu kuat mana. Cuma dia ada cakap lah macam pokok patah sikit ke macam tu lah, adalah kan. Mungkin kuat juga lah kot. So kalau sebab yang apa, your neighbor tu baru clear dia punya plot, mungkin on apa eastern side kan, north east tu mungkin akan ada period yang mungkin angin kuat lah kalau angin datang dari situ lah. Tapi setakat ni korang tak ada apa-apa, semua pun pokok-pokok yang dah mature kan, dah besar-besar. Semua pokok yang dah mature dah. Yep. Dia sebab bila dia orang clear tu, dia orang clear macam 3-3 lot tu kan. Yalah. Jadi memang tak ada buffer. Kalau angin ada di situ, memang your land is the buffer lah. Itulah. Cuma kita macam so far kat atas tu masih ada pokok lagi kan. Tu yang orang atas punya. So okeylah, kita boleh tahan kat situ lah. Okay, so tadi nampak yang bumbung biru tu kan. Bumbung biru tu ialah tapak dangau sekarang ni, rumah kebun sekarang ni. Cuma problem dia ialah sebab masa diorang buat, diorang masuk sikit tanah. Initially I thought of buat rumah dekat atas ni sebab itu adalah highest point. Tapi sebab dia punya tanah tu, masa dia buat latak apa ni dangau tu, diorang masuk tanah orang sebelah. Sebab diorang family members masa diorang buat dulu. So tak kisahlah kan, cuma bila kita beli ni kita terpaksalah juga ni. So I think satu lagi ialah sebab belakang tu ialah tanah orang. So kita macam payah nak uruskan, nak bersihkan ke, nak apa ke. We wouldn't know apa yang ada kat atas tu lah kan. So because of that I think it's better for me to buat rumah kat bawah. Plus kita boleh masuk ikut kat bawah dan kita tak kacau orang punya tanah kita nak lalu-lalu tu. Okay, and then kita ada nak tanam bambu juga dekat tepi sini sebagai buffer angin tu lah kan, menahan angin tu. And kita pun memang nak bambu lah. Yang ada atas-atas ni sebenarnya ada banyak pokok lagi lah, pokok yang besar-besar, I tak lukis je. Okay. Kemudian daripada parking ni, memang masuk je, ada memang tanah, ada tanah rata sikit. Kemudian ada lagi macam segitiga kat sini ni. Tanah ni memang kosong dan dia tanah pokok yang tumbuh tu ialah pokok yang batang dia lembut-lembut sekarang ni. Okay. So I think bukan itu area yang kata nak buat padi dulu kan? Yalah. So kat sini masih lagi macam garden bed ke apa-apalah, something yang kita nak tanam, bukan pokok besar lah. Lepas tu dekat sini memang Hazrullah buat gambar, ingat tak dulu ada gambar yang dia buat kolam kecil tu. So kita tengok kolam tu memang kalau hujan air memang retain kat situ. So kita dah nampak memang ada macam ekosistem lah kat situ, pokok-pokok pun ada padi tu kan dia tumbuh kan. Lepas tu ada katak datang bertelur. So kita rasa macam this is a good place untuk buat satu kolam lah. Plus kalau kita buat padi ke apa kat sini, bolehlah membantu dengan aeration tu kan. Lepas tu sebab ini kat rumah, kat depan ni memang ada sikit tanah yang rata. So kita memang nak buat macam tanam-tanam sayur lah. Tapi tanam sayur pun ialah sayur-sayur yang kita makan. Kita orang tak makan sayur-sayur daun hijau ni. So kita makan yang macam terung, whatnot tu semua kan. And then dekat sini juga kita nak tanam flowers lah untuk nak tarik attraction tu kan. So ini basically main house ni semua ada satu, actually tak sure irrigation tank dengan domestic tank tak apa beza. Tapi I baca macam domestic tank tu dia termasuk sekali dengan kita nak collect air semua kan, sebab dia dekat dengan building kan. Air hujan semua, and then daripada ini air yang ini tank yang sedia ada yang kita ambil terus daripada saliran air tu. So kita dah turunkan ke bawah pun, cuba kita tank lah lagi kan, kita masuk dalam barrel tu lah. So kat sini ada satu lagi tank kat sini, and then belakang ni dia naik ke atas.
So naik ke atas memang dekat sini yang ada reban itik, reban ayam itik ni sebenarnya tanah rata dan dia ada macam satu, diorang buat swimming pool, diorang line swimming pool cetek je untuk budak-budak main duduk kan. So diorang dah line kan plastik tu kan. So nampak lagi lah benda tu memang ada. So if you were to buat reban ayam atau itik kat sini, so itik tu dia boleh lah duduk mandi-mandi main-main air kat situ kan. Plus kita orang memang buat kompos area sini. At the moment. So kalau macam just nice lah storage area semua dekat sini, lepas tu buat kompos kat sini, kalau ada ayam itik ke benda ke, kita boleh guna, ambil dia punya jadikan baja dan buat untuk kompos kan, composting. What else lah? So yang domestic tank tu sebab apa kat situ? Sebab ni ke? Untuk rainwater ke? Untuk rainwater dengan housing lah. Rainwater dengan kegunaan kat house, kat rumah. Dia punya position dia kalau ikut gambar ni nampak on the same contour. So dia akan ditinggikan ke macam mana? Dia akan ditinggikan. So kalau you inilah my observation lah, if you allocate satu tank ataupun several tanks pun kan untuk collect rainwater, but still the domestic water tank tu untuk pergi ke rumah masih lagi duduk dekat sebelah irrigation tank. So dekat atas juga? Duduk kat atas. Meaning kalau lah memang itu je the only katalah you nak pakai rainwater, rainwater tu kena pump lah once in a while, kena pump ke atas lah, and then from tank yang dah dekat atas tu pergi ke rumah memang confirm dah tak payah pump lah, dia dah memang good pressure turun bawah kan. Tapi kalau macam Charlene, air daripada mata air tu kita consider dah kira bersih lah kan, sebab kalau dia punya water source tu tak ada farm around and then kita tengok bersih, kita just buat simple filter lah macam dekat Charlene tu kita buat gravel dengan sand filter tu, dan straight kita guna kat rumah. Meaning kalau air hujan pun maybe you want to use your rainwater tu untuk secondary ataupun standby untuk emergency use, boleh pump ke tank dekat atas ataupun guna untuk irrigate pokok-pokok yang dekat belah bawah-bawah dari rumah kan. So sebenarnya tak perlulah domestic tank kat bawah ni. Domestic tank kat bawah tu tak, dia bukan domestic tank lah, dia rainwater harvesting tank lah. Sebab bila you harvest rainwater still nak kena ada tank kan. Cuma dia tak payah ditinggikan, dia boleh duduk on the ground je. Ataupun kalau nak sorok boleh bubur underground, boleh tanam. Boleh? Boleh tanam lah, sebab kita tak perlu guna dia all the time. Bila kita nak guna, kita akan pump dia ke atas balik, sama ada ke irrigation tank. Kita boleh buat satu pipe yang ada valve kan. Satu pergi irrigation tank, satu lagi valve yang pergi ke your domestic tank bila masih emergency je lah. Katalah mata air kering ke ataupun kemarau kan, tak banyak air from mata air, you ada your reserve of rainwater from underground tank tu, tinggal nak pump je lah ke atas. Irrigation tank dengan domestic tank ni beza dia apa lagi sekali? Nak asingkan ke nak combine? Kalau combine kenapa? Kalau asing kenapa? Kalau tak, sebab your source is the same. Kalau nak combine pun boleh, tak ada masalah. Kalau memang irrigation tank tu, contohnya lah, kalau sebab apa kita nak split kan, sebab kita nak ambil air daripada kolam ataupun air daripada kolam yang dekat dengan reban ayam itik tu untuk kita masukkan irrigation tank. So it's fertilized water kan. Memang kita kena separate lah daripada domestic water tank. Kan, sebab dia fertilized water. Tapi kalau irrigation water tu is actually the same source daripada mata air tu, tak payah split lah. Dia akan jadi the same tank for all usage lah. Okay. So consideration dia macam tu je lah. Cuma okay, tak apa, kita nanti dulu. I punya concern je lah kat sini, dekat belah yang pokok-pokok yang dekat dengan domestic tank tu sebenarnya, tapi kalau tak ada domestic tank tak apalah kot, sebab kat situ ada pokok
yang dah sedia ada macam pokok rambutan semua. So we wouldn't want to tebang lah pokok tu. Tapi at the same time benda tu duduk kat situ dan dia mengganggu the design. So macam tak betul kena pick orang kot nanti kan. Yeah. Lepas tu what else dekat yang I tulis zone 3 ke zone 4 tu. Yang hujung ada durian petai dukung tu. Tu memang kita just like biarkan dia untuk pokok-pokok yang macam tu lah. Durian, cepedak, petai dukung. Memang dah ada ke ataupun akan ditanam? Ada durian tapi durian tu macam tak berapa nak hidup. So kita ada tanam beberapa pokok durian barulah kat situ. Tapi macam cepedak, petai, dukung tu semua memang dah ada dah. Memang kita dapat hasil je lah kan. So kita pun tak plan nak buat apa-apa. And then nak tanam macam mana? Tanam ada plan dia? Macam in between durian nak taruh apa? Sekarang ni sebab durian tu kecil. Durian tu memang pokok yang kita baru beli dan kita baru tanam. Okay. So kita just biar je lah. Dia ditanam dekat macam antara pokok petai tu semua dia ada kawasan kosong, so kita tanam durian tu kat kawasan kosong tu. Sebab nanti by the time durian tu besar, kita orang mengandaikan macam pokok dukung tu semua pun dah boleh dah. Tapi pokok durian apa? Pokok durian yang macam Musang King sekarang kan macam kecil-kecil je. Dia tak akan besar pun. D24 tu. Oh, besar jugalah. Okay. Okay. Pindah bilik je. Okay, go ahead. So dia sebab by the time durian tu besar, nanti pokok lain dah jadi makin lama kan, makin tua kan. So kita just macam nak, bukanlah makin tua, macam pokok dukung tu semua tu bukan kita yang tanam pun in the first place kan. So bila pokok tu dah besar baru kita akan tebang dan ganti lain lah. Tapi sekarang ni kita just buat shades dia kat situ sebab we really need shades lah. Tempat lain dah cerah sangat kan. Okay. I think basically itu je lah kot. Tapi hari tu nampak macam tak adalah macam terang sangat kan. That area kalau panas je. Matahari kena ke semua tempat? Matahari tak kena semua tempat. Matahari dia depends on pukul berapa kita ada lah kan. Kalau pukul 12 matahari kat sini, kat area sini. Memang tak ada pokok-pokok yang itulah pokok-pokok yang dah ada tu lah. Pokok yang ada tu dia jadi shades lah, tapi dia lompong-lompong juga. Maknanya banyak lagi kawasan yang kita boleh tanam apa-apa kan. So kat mana yang you nak tanam macam sayur-sayur yang akan perlukan more sunlight? Sini kat bawah. Tu kat situ lah. Kat only in that area lah. Only in this area. So dekat situ akan avoid taruh pokok buah yang terlalu besar lah. Ya betul. Memang tak plan pun lah. Actually my husband ada tanam satu durian I think area sini kot. Boleh sempat boleh alih lagi lah. Boleh alih lagi. I don't think dia nak alih pun lah. Dah berapa lama tanam? Baru dalam 2-3 bulan kot. Oh okay. Boleh lagi kalau nak alih. Tapi sebab dia tak kacau pun macam siapa-siapa. Kita masih ada buffer untuk nak buat batas apa kat sini. Buat rebate kan. So macam plus pokok durian dia tak besar cepat sangat kot. Yes. Yelah betul lah. I mean in the meantime memang boleh lagi tanam. I think at least 3-4 years you will get good ni lah. Itulah. Lepas tu kebanyakan pokok durian yang ada pun sekarang ni macam kita orang cuba nak revive. Tapi kita tengoklah next year macam mana. Sama ada dia boleh berbuah ke tak boleh berbuah lagi. Sebab yang nak try ni apa yang third tu. Apa Santom dengan Sayon Musang King ke apa macam tu ke? Tak juga, kita orang macam just tengok sama ada dia sebab this year dia tak, musim ni dia tak berbuah, dia kita dapat sikit je kat belah-belah atas tu kan, itu pun cukup sampai hujung. Lepas tu design yang ada sekarang ni, diorang tanam memang sangat hampir, so ada, saya tak ingat apa nama binatang kecil tu macam tupai tu, so dia memang pergi senang dia nak melompat lah. Dia melompat lah, kita pun tak boleh buat apa-apa kan. Yalah, betul juga. We will take another one season lagi lah untuk tengok pokok mana yang kita boleh just tebang je, tapi at the moment kita dah start tanam durian.
sebab durian je lah yang dia nak tanamkan, so kita start tanam lah. Tapi sebenarnya dekat-dekat belah-belah yang durian cempedak tu semua, I'm planning of tanam pokok-pokok buah-buah lain lah, macam pokok yang jambu, kecil-kecil. pokok-pokok kecil lah. So Yeah. tapi I tak tulis lah pula kat mana kan. Cuma macam Sebab dia kalau kan macam kalau kita discuss on agroforestry tu ataupun food forest punya strata layering tu kan, yang kita boleh groupkan several different fruit trees together sebab dia ada different strata kan. Jambu dia akan occupy dia low strata ataupun medium strata. Durian kita akan consider dia the higher strata kan. So dekat-dekat pun kita boleh tanam lah, but tempat tu memang akan penuh dengan pokok je lah. Kita tak tanam benda lain dah. Sebab kita orang pun I lah memang plan dekat belah sini just biar je pokok-pokok, kita buat macam forest sikit lah kan. Sebab memanglah 1 acre ni tak besar, tapi kita pun tak adalah nak buat apa sangat. So macam I tak ada plan pun nak clearkan besar ke. Kita memang kalau kita nak buat macam clear pun dekat belah sini ni, belah bawah yang main house and kolam and tu semua tu kan. Sebab the thing is dia tak besar, tapi sebab dia berbukit, kalau kita dah naik atas kita tak boleh turun bawah. Kita dah pergi kiri, kita dah penat nak pergi ke kanan kan. So still Okay. So still I rasa macam we still need the zoning lah. So macam kalau yang belah sana tu pokok, biar kita kalau kita bila dia musim buah dan kita pergi kat pokok di situ lah. Betul. Okay, waste, macam mana waste daripada rumah? Itulah. So waste tu sebenarnya plan macam nak clear. I sebenarnya issue dengan waste dari dulu sampai sekarang. So waste tu kita nak buat style yang biasa lah, yang diorang tanam apa tu? I tak tahu lah apa perkataan dia tu kan. Tapi pokok, tanam pokok. Bukan tanam pokok. Septic tank. Septic tank. Okay. Tapi I tak sure lagi sebenarnya septic tank tu. Actually itulah masalah tu besar dari dulu sampai sekarang, sampai kita orang tak buat rumah lagi. Sebab kita orang tak sure macam mana nak buat dengan septic tank tu. Okay. So, macam dekat Salim pun ataupun any other design yang kira rural area, septic tank still pakai septic tank because itu the first receptor untuk apa the waste daripada toilet kan. Sama ada kita nak segregatekan grey water dengan black water ke, it's up to us lah. But in Salim punya design, rumah yang kat belakang tu, yang dekat pondok tu, kita combine je grey water from toilet floor dengan black water daripada toilet sendiri. Memang duduk masuk the same septic tank. Cuma lepas septic tank tu nak pergi mana? Lepas septic tank tu kita kena consider lah untuk kalau macam ni sebab rumah tu dah dekat bawah juga, maybe you have to design gravel reed bed punya treatment ataupun pond punya treatment lah ke belah bawah-bawah kan. And then kalau kat bawah ada longkang ke? Kat bawah ada longkang? Tak ada. Dia terus jumpa jalan je macam tu lah. Tepi jalan tu tak ada longkang? Tak ada. Tak ada longkang. So kena buat macam socket into the soil je lah. Yang bahagian yang rumah kat situ, bahagian yang ke belah kanan rumah tu, itu kawasan yang lagi tinggi garden bed tu kawasan rendah kan? Dia ke atas tu dia makin tinggi lah. Yes. Maksudnya naturally kalau kita akan taruh septic tank kat belah bawah sikit kan, let's say it's going to be near kolam tu kan, near kolam tu ke, ataupun slightly around the area, ataupun maybe it can be on the right side kan, yang ada pokok apa yang kat corner ni sebelah kanan rumah, bucu belah kanan, yang dekat yes bucu belah kanan, belah kanan tanah sini, your property, your land ni yang bucu belah kanan. Kat situ. So ada itu macam mana karakteristik kat situ macam mana?
Ini ada pokok dukung, pokok astagfirullah, apa nama? Jering. Oh, jadi okay. Dan Pokok yang dukung dengan jering kosong itulah. sikit tu. Apa dia? Yang macam kosong, yang kat situ yang kosong tu ada apa? Tak ada, kosong. Memang kosong. Kosong tapi dia rata ke, dia sloping Dia ke? dia macam terus jatuh ke bawah. Terus jatuh ke bawah. Oh, okay. Dia maksudnya curam jugalah. Curam. Tapi still lagi rendah daripada rumah lah. Ya. Ni Ah, dia memang menurun je, tapi dekat ah. sini, belah sini, dia macam dia dekat sini kita memang boleh masuk kereta sebab dia rendah. Tapi kat sini tanah dia tinggi. Tanah tu tinggi tapi dia bukan kawasan tinggi. Yes, 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 yes. So kalau dari pagar tu kalau kita nak pergi panjat ke tanah tu kita kena panjat lah kalau macam jalan je kan. Okay, alright. Orang tak ratakan waktu tu dia tak, masa dia buat counter tu. Dia tak, dia orang memang tak kacau sangat belah sini kot. Saya masa dia buat counter tu dia buat macam halfway. Okay. So that area tak berapa flat lah. Kalau nak buat apa-apa kena panggil machine lah pula untuk flat kan Dia tak berapa flat tapi taklah tinggi sangat. So actually the idea ialah what were you saying tadi ialah tak, the septic tank tu nanti just find a suitable spot yang lower than the house so that air toilet apa semua grey water boleh masuk septic tank tu, which is going to be lower than your house kan, septic tank tu. And then daripada septic tank tu, sebab septic tank tu akan lama-lama dia akan penuh kan. Akan ada overflow tu yang kita kena treat. Either you want to make a gravel rig bed ke ataupun you want to make a treatment pond ke. So those are the consideration lah. Sebab kalau you pick a spot, katalah yang dekat garden bed tu, katalah your septic tank akan menghala kat area sebelah parking ke apa kan, katalah septic tank kat situ kan. Overflow dia mungkin you boleh consider buat macam a series of banana circle betul-betul dekat pagar kan, dekat pagar bawah kan. Just buat je a series of banana circle yang boleh take up overflow daripada septic tank tu. Tapi memang kalau setakat one house, one small family, memang septic tank tu nak penuh lambat gila, overflow nak berlaku pun memang sangat lambat lah. Yang akan masuk dulu ke dalam tu adalah air hujan je yang akan penuh dulu biasanya. Maksudnya sebab kalau nanti kan ada rainwater harvesting, kalau rainwater harvesting tu penuh, dah tak muat masuk dalam tank, you can direct every overflow daripada mana-mana tank pun, dia kan ada overflow pipe kan. Overflow tu semua boleh masuk dekat banana circle yang kat bawah tu. Sama ada nak buat drainage ke ataupun nak buat piping terus. Saya memang ada plan nak buat banana circle belah sini. Okay, apa dia? Tadi terlupa nak lukis. So belah sini sebab nak hantar balik family je. Dia orang apa? Dia orang nak beransur sekejap Okay.
Okay, sorry. Okay. Alright. So basically this is it lah for us. Okay. Cuba kita tengok list yang apa from the report tu. Apa lagi? Tadi kita dah touch a bit on waste treatment. Okay. Apa lagi? Yang ni kasar IPM tu ialah haiwan perosak tu kan. So buat pagar and then macam bird bath tu, and also kolam lah. So kolam yang kita cakap ni ialah untuk the apa IPM kan. Lepas tu what else? Sekejap. Mana tadi IPM? And then tanah-tanah. Kolam tu kolam kecil je lah kita ada plan untuk nak besarkan sikit kolam tu. Sebab sekarang ni macam kolam tu just like satu badan kita je boleh masuk kan. Okay. Tapi so hari tu memang kita just nak tengok je sama ada air tu turun dan kita boleh retain ke tak. So eventually so itulah. Okay. Kolam tu kalau nak beli itik, apa yang kita orang experience memang itik akan sudu tebing kolam tu tau. Jadi kolam, kalau katalah kolam untuk itik nanti memang kena make sure design dia punya tebing tu tak boleh macam tegak lah, kena macam very gentle slope. Satu, ataupun best is to terus protect tebing tu dengan batu ke ataupun macam buat proper lah dia punya tebing tu untuk itik lah. Kalau satu lagi kolam tu memang nak itik kacau dan make sure dia itik tak boleh access ke situ lah. Basically macam tu lah. Tapi disebabkan kolam tu ialah area dekat dengan garden bed. So itik kacau tak dekat garden bed ni? Kacau lah kot. Tak, kalau reban ayam dengan itik kat atas kan, maybe you want to consider pagar cross the land daripada kiri ke kanan, maksudnya apa, dekat katalah belakang rumah kan, betul-betul belakang rumah tu macam buat satu pagar yang at least yang boleh menghalang ayam ataupun itik cross. Sebab kita tahu dekat belah bawah daripada rumah nanti you have your sayur apa semua kan, kita tak nak tiba dia orang terlompat kan. So teruslah buat satu pagar, dan pagar tu mungkin still have allow them to access the food forest area yang belah kanan kan, zone 3 tu. Sekarang boleh free range kat situ. So design your pagar tu lah to allow for that to happen lah. Allow them to go over there. Yes. Lepas tu bila kita ada ayam itik ni, another challenge that I'm thinking ialah okay. Predator. Pemangsa. Predator. Itu memang akan ada lah. I mean kalau reban tu is designed well, dia punya pagar, dia punya bukan pagar, dia punya jaring besi, dia punya atap memang tak ada ruang untuk ular masuk, memang dia takkan masuk. Memang dia tak boleh nak masuk sebab tak ada ruang kan. Tapi over time benda-benda tu akan eroded, memang berkarat apa semua kan. Jadi just kena perhatikan benda-benda tu lah. Itu bila dia kalau reban malam lah basically kan. Kalau siang pula masa dia tengah berkeliaran, itu pun ada chances yang benda tu akan berlaku. So kena tengok lah kalau perasan ada yang semak sangat ke, dan kena perhati-perhati je lah. And then satu lagi predator untuk both is elang lah. Kalau tempat tu open, tak banyak pokok lagi, and ayam akan jadi clear target untuk elang lah, especially pukul 11 sampai pukul 3 petang, 4 petang. Tengah hari. So it's nice to free range chicken all the time. Tapi after kita orang tahu pasal prime time untuk elang tu, kita orang decide untuk free range kan lepas asar je lah. So kalau kita dah buat design, katalah reban ayam tu kita buat deep padding, kita tak overstock chicken, maksudnya dia still selesa duduk dalam tu. The whole day, pagi kita bagi dia makan, and then the whole day dia boleh duduk dalam tu. Lepas asar kita buka je pintu, dia keluar, dia free range petang,
And then by maghrib diorang dah balik sendiri dah. Balik sendiri, kita tinggal sebelum maghrib tu ataupun maghrib kita just tinggal tutup pintu reban je. Tapi itulah bila kita cakap pasal pemangsa ni, kita duk risau pasal kita jugalah instead of ayam je kan. Yelah betul lah, memang bila kalau benda tu muncul kita pun takut kan. Tapi reban ayam ni kalau nak jauh sangat dari rumah pun susah juga kita nak kontrol kan. Kalau dekat sangat pun not ideal juga kan. So kalau dia duduk dekat atas sikit, mungkin dekat irrigation tank tu ke ataupun dekat storage punya level tu. Tak berapa clear. Apa dekat area mana? Dekat atas sekali yang kat zone 3 yang dekat dengan storage nursery. Storage nursery ataupun irrigation tank area tu kan. Kalau tak susah for you to access that area, mungkin boleh taruh dia orang kat situ so that at least kalau ular ke termuncul ke apa, dia orang dekat atas lah, taklah dekat sangat dengan rumah kan. Okay. Sebab sebenarnya dekat area yang sebelah sini kan, ini memang clear, area yang clear. How do I say? Clear yang memang tak ada rumput apa semua. Okay. Lepas tu, itulah. Cuma belakang ni ada ruang lagi lapang. Sebab lepas tu ialah tanah orang sebelah, dan tanah orang sebelah tu dia macam tanah orang sebelah tinggi, lepas tu dia turun ke bawah. Lepas tu dia ada kawasan lapang sikit, dan baru kita orang punya tanah. I see. So belakang tu macam ada buffer sikit kat situ, dan clear lah. Tak tahu kenapa, sebab mungkin pokok tak tumbuh situ sebab cahaya kot. Okay. Sebab ada banyak pokok besar, pokok cempedak besar kan. So cahaya tak berapa. That's why kat situ pun banyak nyamuk sebab tak banyak cahaya. So kalau I pergi, I memang suka buat kerja kat bawah ni lah. Sebab bawah ni dia punya okay. Yes. tak teruk sangat macam kat atas kan. Betul. So okay. Cuma dia akan duduk jauh lah. Kira tak terlalu jauh, tak terlalu dekat. Sebab kalau dekat pun, kalau kita kata risau bau ke apa pun satu hal juga kan. Dan pasal predator lah. Tapi pasal ayam tu sendiri, kita kena design the reban tu proper lah. Supaya tak ada ruang untuk predator masuk. Tapi yalah, if you look at people staying in the rural area, bukan ular sawo mungkin dia akan target kat ayam, tapi ular-ular kecil yang lain rata-rata je kan. Ada je kat mana-mana. Tinggal kita nampak tak nampak je lah. Nampak tak nampak. And then tapi kalau kita macam dekat Salim pun, kalau kita maintain the area around the house, especially rumput pendek apa semua, kuranglah dia punya ni kan, laluan dia tak kat situ lah. Dia akan pergi ke tempat yang sangat smart kan. Dia pun tak suka-suka nak munculkan diri ke tempat yang macam tak ada rumput apa semua kan. Dia pun nak jaga diri dia sendiri kan. Survival lah. Yes. Bila semak dan jadi dia punya highway lah. Lepas tu memang kita nampak benda lain ialah hujan turun daripada atas kan. So memang ada laluan hujan banyak lah dekat area sini. Dekat sini atas ni, kat sebelah sini ada laluan hujan. Dan dekat irrigation area ni pun ialah ada laluan hujan, so dia turun ke bawah. And kawasan sini dia punya akar pokok tu terdedah lah sebab air tu erosion. Eroskan dengan tu kan. What we did now, what we did ialah kita buat kat sini macam parit kan. So bila air tu turun dekat, lagipun ada apa nama? Bumbung kat situ. So air memang akan turun. Yes. Air kat bumbung tu, so dia masuk ke parit je lah. So at least dia lambat sikit turun ke bawah. Dan kita nampak macam membantu kan. Tapi parit tu buang kat mana? Dia parit bawa pergi mana? Dia tak bawa ke mana-mana pun. Dia macam parit saja. So dia macam tak ada ke mana lah so far. So kita macam buat dia deep sikit supaya dia tak terus turun je ke bawah. Tapi tempat-tempat lain yang dah ada erosion apa semua tu, what's the plan? Yang ni, yang bukan dekat area bumbung tu? Dekat sini, area bumbung ni? Tak bukan. Yang selain yang daripada area bumbung yang tempat lain. Sama lah, kita buat macam sort of sprayer lah, macam tu kan? Macam apa, earth drain lah kiranya. Betul. So what
we can do ialah just macam slow down dia punya air tu je lah. Daripada dia turun je kan. Itulah kot yang tapi sebab kalau yang nampak macam severe case of erosion, maksudnya memang air bertumpu ke satu tempat tu, memang kita kena do a drastic punya measure lah, macam bubur apa, tak semestinya macam gabion lah, tapi gabion tahu kan? Tahu? Bukanlah maksudnya kita taruh full flash gabion yang besar tu, mungkin do something similar, just susun batu-batu so that dia slow down lah. And then bila dia slow down tu, maksudnya tanah akan start build up belakang dia, macam kita panggil check dam kan, atau leaky dam. Air boleh lalu perlahan, tapi disebabkan air perlahan kat situ, kat belakang batu tu, tanah akan berkumpul, dia akan jadi macam teres baru kat situ. At least kat tempat yang teruk lah ni, consideration tu tempat yang teruk lah. And then bila dah start sama case macam mana? Tak apa? Tadi tu yang I mention, kalau tempat yang teruk-teruk tu pun, once you have pokok-pokok naik nanti, isu tu mungkin akan berkurangan lah kan. Sebab dia akan jadi penahan lah. Yes. Dia sama case macam yang why Hasbullah buat kolam kat sini lah. Sebab air tu laju je daripada belah sini. Nampak daripada tanah sebelah ni memang dia lalu je, dan dia lalu kat atas akar pokok durian tu semua kan. Dia trace lah, dan dia trace memang masuk ke ranah kita orang. So dia masuk ke sini sebab, dan bila masa tak ada kolam dulu, dia akan terus ke bawah ni. Dan kat belah sini memang sebenarnya I would say sangat subur lah. Dia punya tanah pun lain sikit kan. Tapi kita tak nak lah, sebab dia akan ganggu the whole area ni kan. That's why dia buat kolam sikit, tapi kolam tu pun dia, selepas kolam tu dia tinggikan sikit tanah tu. Jadi air tu macam kat situ, tapi dia tak melimpah lah. So far kita tak nampak lah dia melimpah ke apa. Walaupun hujan lebat, air tak melimpah. Kita orang tak pernah stay masa hujan lebat. Bila hujan je kita pun balik kan. Kita tak nampak the next day tu air tu dah tak ada ni kan. Kita tak nampak kan. Tapi standby lah kalau biasanya kalau memang itu laluan air daripada maksudnya sebelah tu adalah catchment kan. Kita punya tanah ni adalah tempat laluan air. So kalau memang masa hujan, jangan pula dia tiba-tiba clearkan tanah dia, lagi laju air masuk kan. So kena buat overflow juga lah. Overflow sama ada nak kat mana nak buang lah overflow ni. Sebab dia dah kat bawah sangat dah ni. Lepas tu dia terus kan? ke jalan. Jalan ni pun memang, dekat jalan ni pun dia cuma jalan yang di-clearkan untuk buat jalan je. So tanah merah. Kalau tak ada pembatas memang tak boleh naik lah. Dia akan masuk, dan kita nampak ada laluan air dekat jalan tu kan. Sebenarnya ialah trik cepat jugalah. Itulah. I see. Kalau ke bawah lagi apa? Seberang dari jalan tu tanah orang lain. Tanah orang lain. Nak buang overflow apa-apa. So memang tanah orang lain, dan tanah orang lain ni pun dia macam ke bawah lagi gitu kan. Ke bawah lagi. Tapi diorang tak buat apa-apa pun. Nampak macam tak ada, diorang tak menguruskan tanah tu pun. So si. So, kalau tak teruk dia punya tu, at least overflow tu just standby lah, because principle of design, kita nak design for worst case kan. Kita tak nak dia melimpah kat kita punya garden bed ke, ataupun melimpah kat tempat yang tak sepatutnya lah. So when you design terus taking into account dia punya worst case scenario lah. So any kolam yang ada kena ada overflow. Kolam yang bawah ni mungkin susah sikit sebab dia dah kat bawah. Tapi kolam yang dekat atas tu, kalau dia overflow is a bonus lah, because kita boleh create pathway air tu ataupun earth drain daripada situ. Kita boleh buat dia masuk ke dalam zone 3 kan, yang you nak buat food forest tu. Biar air tu soak pelan-pelan di situ kan. Tapi sekarang ni yang kita nampak ialah belah-belah sini macam dapat limpahan air banyak, tapi belah sini dia kurang. Dan boleh divert ke situ lah kot kan. Dia punya reason kenapa kat sini air banyak pun tak pasti. Sebab kita tak pernah nampak. Bukan sebab kat situ lagi rendah daripada belah kiri kan? Tak. Sekejap Situ lagi rendah daripada belah kiri tu.
Tak. Tak juga. Tapi sini yang merendah, dia macam sini dia merendah. Tak. Rendah juga. Dia taklah rendah sangat, tak adalah dia biasa je. Cuma tak tahu. Mungkin sebab sini lapang ke, sini banyak pokok. Tak sure. I see. Oh, belah kanan tu selalu lembap Dan kalau kita tengok, kita kan boleh tengok daripada pembesaran pokok kan. Belah sini memang lebih cepat daripada belah sini lah. Lepas tu hasil hari tu pun belah sini punya hasil lebih baik daripada pokok-pokok belah sini. I see. Belah kanan lagi lembab kan, you cakap tadi kan? Okay. Kalau I'm just thinking from what I've learned recently from Soil Food Web punya ni kan, course kan. Because one consideration ataupun one factor is that your whole land ni memang tak ada bekas racun kan. So there's a good chance for microbes to actually grow, and then bila tempat yang ada banyak pokok ada sumber makanan untuk microbes, because pokok memang akan ada simbiosis dengan microbes kan. Dia akan bagi dia punya carbohydrate to the microorganism, fungi ke bakteria ke. So dia orang ni akan create good structure in the soil. And dia orang soil yang with good structure ni, dia akan absorb more water. So that's why the growth, water retention dekat tempat tu better. Tempat yang open, maksudnya less plants ni, bila hujan, air hujan akan direct kena kepada tanah lah. Maksudnya kalau ada rumput yang nipis pun, still you are prone to kita panggil direct impact from the rain. Direct impact from the rain to the soil akan menyebabkan compaction. Mini compaction. Compaction macam kita pakai tractor ke apa, itu major compaction kan. But kita punya hujan kat Malaysia kan boleh kata seminggu 2 kali ke 3 kali, good enough to actually compact the soil. So, selagi mana dia tetap tu, dia akan experience compaction, and disebabkan tak ada tumbuhan and also plus compaction, microbe kurang lah. Bad microbes banyak because anaerobic condition from compaction tu menyebabkan bad microbes lagi banyak daripada good microbes. So bad microbes lagi banyak lah daripada microbes. Sebab anaerobic condition. Anaerobic condition ni sebab soil tu compacted, kurang oksigen. So kalau katalah nak start tanam di that area yang kurang baik tu, maybe you have to rip the soil once, tangkul ke ataupun banyak ke kan, just that once, just to allow for compaction to, untuk kita remove compaction to once, and then start to rehabilitate balik lah, tanam pokok macam legume apa semua kan, yang fast growing kan. Okay, lagi yang apa lagi features lain yang from the report ni? Tadi sumber tenaga. Okay. So kita orang plan, sebenarnya ada elektrik. Okay. Ada tiang elektrik. Oh, ada tiang elektrik. Tapi unless kita orang duduk sana, so far tak ada lah kan, kita tak plan lagi. Tapi sekarang ni lah kita orang nak guna solar yang retain dekat, macam solar pack tu lah, battery pack tu. Dia macam genset, dia mobile. Sebab yang kita orang guna tak banyak pun barang-barang elektrik yang kita guna pun mesin rumput, macam tu je lah kan. Tapi ni lah, tapi long term kita ada dua-dua options tu. Sama ada kita guna solar. Solar tu kita boleh letak dekat depan area rumah ni lah, sebab kat sini yang cerah kan, matahari banyak. Solar dan juga elektrik lah. Sebab depan ni memang dah ada tiang elektrik untuk orang yang belah dalam tadi tu. Okay. And then solar tu pun tempat yang kira kalau boleh receive sunlight the whole day lah kan. Katalah dekat parking area tu, parking lot tu, you nak buat satu structure macam garage kan. So maybe that garage can be the
tempat parking solar panel tu lah. Oh, okey. Hmm. Lepas tu solar, and then nursery tu yang tadi dekat atas tu lah rumah. Okay. Okay. So kalau kita alihkan reban tu ke arah sebelah nursery tu, kita nicer lah sebab memang semua duduk kat situ. Reban dan nursery, and then kat situ lah storage area, situ lah tangki kan. Lepas tu lepas tu notice garden bed tu best lah kan. So kita dah start buat composting. Okay. Mulching tu memang kita buat lah. And then kita dah start buat composting sebab kita memang ada banyak sangat sumber pun kan. Okay. Apa lagi ya? Kolam semua jadi ni yang tadi tu. Okay. So tu je lah kot. Waste. Rumah. Access dah. Waste. House design. Macam mana? House design tak ada. House design tak ada, tapi plan rumah kampung lah. It's just a small house lah. Macam at the moment I tak nampak lah macam my husband would like to stay there. Tapi I always ada back in my mind, I ada macam idea of like staying in that land sebab kita tak ada rumah pun kat sini. So kalau kita ada house ni pun dia punya house design tu ialah like a few rooms. Tapi kita nak I pernah buat satu house design tapi I buat untuk yang kat atas ni. Tapi kalau kat bawah ni ialah a few rooms and then just a spacious area kat depan macam balcony ke apa macam tu lah kan. And then bila if you identify the prevailing wind ataupun angin tu selalu datang daripada belah kiri, so you have to make sure the house allow for ventilation to come in more from that side lah. Tu consideration je lah. Allow wind to pass through the house. Maximum aeration of the house lah. Okay. So tak adalah kita hadapkan kawasan dinding kosong belah yang angin tu kan. Belah angin bertiup selalu tu, itu kita taruhkan pintu masuk ke, lebih tingkap ke, so that aeration tu sentiasa berlaku lah kat situ. Okay. So, tujuh kot. Apa lagi tapak. Ke bawah ada apa lagi? Tangki air, tangki. Bawah lagi. Lawatan air. Air. Okay. Tak ada belah. Okay. Tak ada dah. Kalau itu. Tapi dah tu je. Alright. So, let me try to summarize lah. And this is because your land ni, you own the land for maybe several number of years juga kan. So you already observe. Tak. Kita orang baru beli just before puasa tahun ni. Tahun ni? Oh, okay. So before that you haven't really seen the land lah. Tak tahu. Tak pernah. Okay. But important thing is to observe kan. Tadi kita cakap pasal angin, dia nampak pasal aliran air hujan daripada mana ke mana. And then what are the issues, macam nampak tadi ada tupai sikit, probably in the future you will start seeing monkeys ke apa semua kan. I tak apa dengar. Oh sorry, observation of the land. Macam tadi you nampak pasal angin daripada mana. Maybe in the, after several more months you will see different wind flow pula, because different months different wind flow kan. So just you want to know which is the most prevailing wind punya path lah. Ini berkaitan dengan rumah lah kan. And then air tadi, I think you've made several observation of water flow and water path in and around the property, which is good. But continue to monitor especially masa hujan lebat. And then macam pest tadi ataupun predator, that will actually need some time lah. Bila
Bila you dah spend more time, then you will learn the issues kat tempat tu lah, pasal binatang-binatang tu. Tapi kalau yang I nampak macam orang cakap dan juga I tengok sendiri, macam mana kita kena tanam macam on our perimeter tu, kita kena tanam pokok yang sacrificial lah, semata-mata untuk monkeys dan tupai kerja gana. Bedak ke, cepedak lah biasanya kan, bedak macam tadi sangat kan, nangka mungkin mahal sikit kan, so cepedak, rambutan, tanam yang apa, itu memang sedekah untuk diorang kan, so diorang akan petah je. So yang kat tengah-tengah dia mungkin tak kacau sangat lah. Macam hari tu yang siapa buat I ada dengar hari tu sama dia punya dia memang cerita husband and wife. Zaidan tak silap, yang dia buat dekat kan, dekat perumahan dia tu kan. Itu Awi ni. Zaidan buat dekat mana, kat tanah dia tu, kat Sepang ke? Kat Sepang kot tak silap. Dia apa, pokok betik kan, dia penuh tanam pokok betik kan. Pokok betik kan senang nak tanam, senang nak tumbuh kan. So tupai apa semua, dia orang puas dah dekat situ kan. So just penuhkan je dulu. That is probably the barrier lah untuk tu. Tapi yang jenis-jenis macam babi hutan dan apa semua, I've never experience serangan babi hutan yang teruk, because kita orang pun tak ada benda yang untuk dia attack sangat-sangat. Kecuali kalau terlalu open macam sweet potato, tanam terang-terangan macam tu, memang menunggu masa untuk dia korek lah. Tapi if you know you are going to have delicate punya plants dekat your garden back area ataupun depan rumah, kat situ you boleh consider untuk taruh electric fencing lah kat situ. And then kalau ikutkan electric fencing ni yang simple setup tu, for your 0.7 acres ni tak mahal sangat pun. I think about 1,500-2,000 pasang sendiri dah dapat dah. So that is one protection lah. Tapi kalau nak buat a smaller area, just around the house pun boleh juga. So it's going to cost less lah. Just around the house, protect from babi hutan lah. Lepas itu tak ada babi hutan masuk. Kita pernah nampak ada bekas, tapi tak tahu dia masuk daripada mana. Sebab kita orang cari memang tak jumpa kan. Tak, sebab apa? Keliling ada pagar. Keliling ada pagar, cuma kita orang bajet lah mungkin ada, sebab orang sebelah tu masa dia duduk kemas dia punya kebun tu, ada pokok yang jatuh dan dia merendahkan satu pagar tu kan. So dan kita dah betulkan, tapi lepas tak ada. Tapi tak tahulah, I mean in long term kan, sebab sekarang pun mungkin dia nampak macam malah tak ada benda pun kat sini. Yes. Pagar yang ada kat Silian sekarang macam mana? Pagar kawat tu lah. Pagar kawat duri. Kawat duri. Kawat duri. Oh, bukan pagar penuh tu, yang pagar apa? Diamond tu bukan Oh, bukan diamond tu okay. Kalau kawat duri, dia masih lagi boleh menjelinap kat bawah-bawah kan, kalau kat bawah tu ada ruang kan. So kita orang letak pagar kawat duri tu, and then kita letak apa ni, black net. Tu je. Okay lah. Okay. Just nak kena make sure tak ada lubang lah kan. Okay, alright. Ada apa-apa soalan? Ni benda-benda nak clarify? Tak ada. Saya tak habis dengar lagi Tawan sebenarnya. Tak apa. I think benda ni ambil masa. Kita tak boleh nak tahu sumbat semua benda dalam kepala. It's not a one-off class. It's a journey. Bila I dengar balik video, sebab I dah download semua kan, and I dah alihkan lah. Bila I dengar balik, even macam chapter 8, chapter 7, kenapa aku tulis macam tak pernah dengar. Ada tulis tapi macam tak sure. Tapi I tak, macam benda tu macam benda baru. I mean this thing ialah benda yang macam as you go, as you do, then you akan nampak benda tu dan you boleh relate balik kan. Yes. Tapi doing this presentation ni memang macam okay lah, dia macam summing up semua benda yang basically I kena tahu dan I kena ambil tahulah. Sebab yang lain-lain tu ialah the rule of thumb is apa yang kita belajar in class,
ataupun what you see in YouTube ke apa semua pun is somebody else punya experience. Every property, every land, every design is unique. The challenges will be unique kan. So apa yang kita nak is dia punya proses kan. Apa yang orang ni fikir untuk solve dia punya isu kan. Kita tak boleh ambil bulat-bulat, macam I tak boleh ambil Zaytuna Farm punya design implement bulat-bulat kat Malaysia. It's not going to work. There's so many differences in terms of climate ke species apa semua kan. So diorang pun ada masalah bagi hutan. So kita dah tak hati lah kan. So macam tu lah kan. So even Charlene and your land pun is going to be different. So that's why I said again, observation and to know the challenges of your property, and from there you use the same thought process daripada orang lain untuk solve your problem and come up with the solution. So itulah dia macam dia ada something yang dekat dalam permakasaan ni, which is you have to think. Kalau you tak buat the thought process tu, memang you tak dapat. Tak boleh. Nak ambil bulat-bulat, nak copy bulat-bulat, boleh, tapi kalau nasib baik okey lah kan. Kalau nasib tak baik, tak edit apa-apa, tak tahu juga. Thought process tu. Even macam sekarang pun I'm trying to do something dengan tanah ruang kat tepi rumah ni kan. So hari tu kita orang kena serang dengan snail banyak gila. So macam benda-benda tu pun ialah something yang you have to like experience, and then you do, and then you learn, and then you macam okay lah. Yes, betul. Snail tu ICD. Aduh. I tak garam. Mungkin dia ada sikit, tapi bila lama-lama kita orang buat tak tahu je, so dia banyak Yeah. macam Dia tak. Yang tu kat satu web tu dia ada orang discuss dalam forum. Dia kata so dia attracted to soil yang alkaline kan. So alkaline ni yang I kena betulkan sikit daripada kelas hari tu. Alkaline ni favor fungi. I cakap tak silap je lah. It's something like that lah, along the line of acidic soil, bacteria, alkaline soil, fungi. Maksudnya food forest, fungi is more alkaline kan. Tapi it's not actually that straightforward. Yang produce alkaline, yang boleh influence alkalinity of the soil ni is actually bacteria. Bacteria yang produce alkaline glue. Alkaline glue untuk dia bind tempat dia also create in the soil lah. Tapi fungi yang kita selalu nak dalam kita ni food forest, actually produce acid, but acid tu is only from 5.5 to 7 ataupun 6.5 lah. So fungi ni dia produce acid within that range, tapi acid yang just enough for them to take nutrients from the soil and give it to the plants. So that is the more detailed explanation lah about the alkaline and acidity punya interaction dengan soil and also plants lah. Tapi kita jangan confuse bila kita ambil sampel tanah kita akan nampak tanah kita acidic. But that doesn't mean your soil is already full of fungi kan. Kalau best soil tak ada apa-apa, acidic kan. Kita punya soil memang naturally acidic because of the component dalam soil tu. And then acidity dalam the natural acidity dalam kita punya laterite ni, dalam kita punya soil kat Malaysia ni is definitely lower. Maksudnya pH dia lower than what acidity yang fungi, which is yang I cakap tadi kan, 5.5 to 6.5. Dia boleh go down to 3-4 pH, which is very acidic lah. Then you know it's fungi lah. It's just the characteristic of the soil. Kan ingat tak masa korek kolam tu nampak yang kita kata suruh test pH, nampak air tu biru apa semua kan. Kan? So that is the natural acidity of the soil itself, bukan fungi punya acidity. So once you build up the soil, you have good soil, you will find out that the acidity of the soil yang ada banyak fungi ni is within that range, 5.5 to 6.5. Then you can say, okay, the acidity comes from fungi punya community lah in the soil.
apa lagi ya? Itulah tak apa yang pasal soal footwork tu don't worry. I memang nak kumpulkan balik kelas kita, and then sebab I tengah belajar lagi, first chapter pun tak habis lagi. Dia punya cost tu total cost adalah, total harga dia adalah 16,000. 16,000. Berapa ribu? 16. 16. Masya-Allah. 16,000 tapi dia bagi bayar 5 kali. So I ambil first section itu, first payment installment itu dah bayar 3,000, dapatlah 13 chapter. So now baru nak move to the next installment, dapat lagi another 30 chapter. So online dia online. live ke video, memang video lah, recorded video. Yes, macam Jeff buat online PDC tu kan, so Dylan buat online lah, totally online lah. Okay. Tapi Okay. yalah, benda macam ni along the way memang kita akan jumpa benda baru. Memang, yes. Memang akan jumpa benda baru. Lagi kalau kita relate to climate change, lagilah akan ada subtle changes, tapi kita kena just be ready lah with the difference. Apa nenek moyang kita tengok dengan apa yang kita tengok sekarang kan. It might be different. Okay, Wan. Alright. Okay, Azra, excellent. Good job. Thank you. I tak forward your CJ lagi lah. Apa dia? I tak forward your certificate lagi. Yalah, sebab I pun tak present lagi. Okay, alright. Okay, after this, I forward insyaAllah. Okay, thank you very much. Alright, okay, thank you. Kalau ada apa-apa soalan, just boleh tanya Boleh. lagi lah kan? Yes, boleh. Okay. Okay, Alright. thank you. Okay, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Salam.